Didik TV KPM. Okey, so tadi dah ada beberapa soalan. Okey, kita sambung tengok soalan untuk tajuk teknologi hijau. Okey, so soalan seterusnya, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang ciri utama reka bentuk bangunan hijau. Okey, bukannya teknologi hijau, bangunan pun ada bangunan hijau. Ni nama dia. Okey. Dia bagi beberapa pernyataan, tanda betul ataupun salah. Okey, siapa yang nak jawab? Saya. Okey, Kuyum. Adakah bangunan hijau ni menjimatkan air? Ya, jimatkan air. Okey. Okey, betul ya. Bangunan hijau ni dia punya ciri-ciri utama dia menjimatkan air. Ni antaranya lah. Okey, yang kedua, meningkatkan penggunaan tenaga. Adakah dia menggunakan penggunaan tenaga yang banyak? Tak, ya. Tak. Okey, salah Okey, bagus Kuyum. 2 markah dah. Okey, pengurusan trafik dan pengangkutan yang baik. Betul tak? Betul, ya. Okey. Betul, bagus. Okey, yang keempat, bahan binaan yang dibuat daripada tumbuhan semula jadi. Betul ke kita nak buat bangunan hijau, kita kena guna tumbuhan semula jadi? Habislah pokok kan? Okey, tak Okey, bagus Kuyum. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Okey, berikan 2 contoh kenderaan yang dapat membantu kekalkan keadaan alam sekitar yang lestari dan mesra alam. Okey, bukan saja kita nak elakkan tebang pokok ni, dalam pada kita menggunakan teknologi pun kita masih boleh melestarikan alam sekitar. Juni dah nak jawab, dah tak sabar nak jawab. Okey, Juni, apa dia jawapan dia? Saya yakin jawapan dia kereta hybrid dengan kereta elektrik. Okey, betul tak ni? Juni yakin sangat ni. Okey, betul. Kereta elektrik. Lagi satu, kereta hybrid. Okey, bagus Juni. 2 markah. Duta tenaga hijau, cikgu. Ya, boleh lantik Juni. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual menunjukkan 2 jenis pengangkutan hijau. Tadi Juni dah jawab kereta hybrid dengan kereta elektrik. Padankan jenis pengangkutan hijau itu dengan pernyataan yang sesuai dalam jadual dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey, sama macam tadi, soalan-soalan sebelum ini, tulis A atau B sahaja. A kereta hybrid, B kereta elektrik. Okey, dia bagi pernyataan, dia tanya yang mana satu jenis dia. Okey, yang pertama, kenderaan bermotor yang dipacu oleh sumber elektrik. Okey, A ke B? Siapa yang ingin cuba? Okey. Saya. Okey, Wan Adam. Ini yang mana satu jawapan dia? Yang pertama, B. B. Kereta elektrik. Okey, bagus. Betul. Yang kedua? Yang kedua, digerakkan dengan menggunakan motor elektrik yang mendapat bekalan kuasa daripada bateri. Yang mana satu ni? B kot. B. Okey. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, kereta elektrik yang digabungkan dengan kereta yang menggunakan bahan api. Dicampur. Ya, jadi jawapan dia apa? A kot. A adalah kereta hybrid. Okey, betul. Bagus. Dia guna kereta elektrik campur dengan guna bahan api. Okey, soalan seterusnya, menggunakan tenaga daripada bateri ketika kereta ini bergerak perlahan, lepas tu dia tukar, dan sumber tenaga bertukar menggunakan bahan api apabila kenderaan dipandu dengan laju. Yang mana satu ni, Wan Adam? A kot. A, kereta hybrid. Okey, betul, bagus. So, 4 markah. So, soalan ni dia kena tahu apa dia punya jenis kenderaan dan tahu apa dia punya ciri-cirinya lah. Okey, bagus. Terima kasih. Soalan seterusnya. Pernyataan di bawah menerangkan tentang 2 jenis teknologi yang digunakan untuk mendapatkan tenaga daripada sumber cahaya matahari. Okey, tadi pasal kereta. Okey, ini pasal matahari pula. Nyatakan nama teknologi tersebut pada ruang yang diberikan. Okey, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga haba daripada sinaran matahari. Okey, apa dia punya nama teknologi? Saya cikgu. Okey, Rusdiah nak jawab. Sistem terma. Sistem terma, betul tak? Okey, bagus. Terima kasih Rusdiah. Okey, nak tukarkan kita nak guna tenaga haba daripada matahari. Okey,
Yang kedua, menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik yang menggunakan panel solar. Okey. Mana satu jawapan dia? Sistem fotovoltaik. Okey, sistem fotovoltaik. Okey, betul jawapan Rusdiah. Okey, bagus. Yang ketiga, tenaga yang dihasilkan dapat digunakan untuk panaskan air di dalam rumah, bangunan ataupun kolam air. Yang mana satu? Sistem terma ke sistem fotovoltaik? Sistem terma, cikgu. Okey, tadi kita dah tahu soalan first, haba daripada sinaran suria. So, boleh kita guna untuk panaskan air. Okey. So, jawapannya betul, sistem terma. Bagus. Yang keempat, sesuai digunakan di kawasan terpencil bagi membekalkan kuasa untuk sistem pam air, lampu jalan, pemancar radio dan sebagainya. Jawapan? Sistem fotovoltaik. Okey, betul tak jawapan Rusdiah? Okey, betul, bagus. Terima kasih. 4 markah. Jawapannya pendek-pendek je. Tapi dia kena kenal pasti ciri yang mana satu. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 3 kebaikan teknologi hijau kepada kehidupan dan alam sekitar. Okey. Kita dah sebut banyak kali ni. Apa kebaikan dia? Okey, murid saya. Yang mana satu yang nak jawab? Sila. Saya juga. Okey, Kuyung. Kuyung dia rasa dah lama tak jawab. Kuyung nak jawab. Okey. Jawapan Kuyung? Yang pertama, dia dapat memelihara alam sekitar. Okey, ini yang utama. Okey, bagus. Betul Kuyung. Terima kasih. Lagi 2 jawapan? Yang kedua, dia boleh membuka peluang pekerjaan. Okey, betul tak Okey, betul, bagus. Membuka peluang pekerjaan. Okey, seterusnya Kuyung. Yang ketiga, dia dapat menjana ekonomi. Okey, menjana ekonomi. Okey, bagus. Terima kasih. Sebab antara salah satu contoh teknologi hijau adalah penggunaan enjin biodiesel. Enjin biodiesel ni kita gunakan daripada minyak kelapa sawit. Okay, Malaysia kan pengeluar minyak kelapa sawit. Okay, jadi daripada situ kita boleh jana semula ekonomi negara. Okey, seterusnya. Soalan dia. Carta di bawah menunjukkan beberapa langkah penyelesaian berkaitan teknologi hijau yang dapat digunakan untuk pengangkutan dan pelepasan karbon. Lengkapkan carta itu. Dia ada 5 langkah penyelesaian. Okey, dia dah bagi 2. Soalan ini minta 3 lagi. Apa jawapan dia? Yang pertama, kenderaan cekap tenaga. Yang kedua? Saya nak jawab. Okey, bagus Rusdiah. Tak ada bantahan. Boleh jawab. Okey. Dia sistem penuaian air hujan. Okey, lagi. Lepas tu, jawapan kedua dia mentol lampu cekap tenaga. Okey, betul dan tak juga penebat kediaman. Okey, betul tak jawapan Juni? Mentol lampu cekap tenaga, betul, bagus. Okey, 1 markah. Yang kedua, sistem penuaian air hujan. Okey, ataupun SPAH, S-P-A-H, SPAH. Yang ketiga, penebat kediaman. Okey, ini antara langkah penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Okey, terima kasih Juni. 3 markah untuk Juni. Soalan seterusnya. Penggunaan lampu compact fluorescent lamp, CFL, dan light emitting diode. Okey, selalu kita dengar sebut lampu LED kan? Okey, digunakan sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Nyatakan 3 kelebihan lampu-lampu ini. Okey. Kenapa kita tak nak pakai lampu biasa, lampu Kalimantan biasa tu? Kenapa nak pakai lampu CFL? Kenapa nak pakai lampu LED? Okey, murid saya. Okey, siapa boleh agak-agak? Kenapa kita nak pakai lampu ini? Saya ikut. Okey, Wan Adam, bijak. Okey, cuba jawab Wan Adam. Sebab yang pertama, lampu ni boleh menjimatkan tenaga. Yang kedua, menghasilkan haba yang minimum. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Jimat tenaga. Okey, keluar tak haba yang minimum tu? Okey, lagi seterusnya jawapan? Boleh digunakan dalam masa yang lebih lama. Okey.
Okey, betul tadi. Okey, jimat masa boleh guna dalam tempoh yang panjang. Okey, menghasilkan haba yang minimum. Okey, terima kasih. Boleh menjimatkan kos lah cikgu. Ya, betul. Bila kita kurang guna tenaga elektrik, dapat jimatkan kos. Okey, satu lagi soalan last. Okey, Raja di bawah menunjukkan satu kaedah penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Okey, dilabelkan. Okey, nyatakan nama teknologi X yang digunakan. Apa tu teknologi X? Bahaya soalan ni. Apa tu? Saya cikgu. Okey, jawapan Rusdia. Penebat kediaman. Okey, betul, bagus. Okey, soalan last. 2 kebaikan penggunaan bahan tersebut. Dia dapat menyejukkan ruang dalaman bangunan. Okey, bagus. Lagi satu. Dia dapat mengurangkan penggunaan kipas dan penyaman udara. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, 2 markah untuk Rusdia. Okey. Baiklah cikgu, saya rasa itu soalan terakhir, soalan pengukuhan terakhir kita hari ini. Boleh saya dapatkan rumusan dari cikgu apa yang mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, so untuk hari ini kesimpulannya pelajar-pelajar kita berkenalan dengan kejuruteraan mekanikal itu apa langkah keselamatan yang perlu diamalkan di dalam bengkel ataupun persekitaran, dan yang ketiga bagaimana kita nak melestarikan alam sekitar di samping penggunaan teknologi dalam teknologi hijau. Didik TV KPM